الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم اهدنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul aliyyul azim. Muslimin hadirin hadirat para jemaah, para tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita muslim sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran, zahir ke sebesar-besar kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayah beserta rahmat dan inayahnya. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita, menghimpunkan kita dalam rumahnya yang mulia. Besarnya anugerah Allah Ta'ala kepada kita sehingga kita dapat duduk dalam nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat antara sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita syukuri sehingga kita berasa bertuah, berasa muju kita ni Allah Ta'ala pilih, terima nikmat Islam, terima nikmat iman. Maka dengan nikmat Islam, nikmat iman ni lah kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala, hidup yang ada nilai, hidup yang ada harga. Kenapa dikatakan hidup yang ada nilai, ada harga? Kerana hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita hidup dengan kita dapat menepati tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tugas dan kewajipan paling besar sekali, paling utama sekali, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka dengan nikmat Islam dan nikmat iman inilah kita berjaya zahirkan pengabdian diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita syukur pada Allah dengan sebesar-besar syukur, sebanyak-banyak syukur atas anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena sentiasa merasakan dalam hati kita ni betapa banyaknya kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anugerah yang Allah Ta'ala beri pada kita sepanjang masa. Setiap ketika kita duduk dalam anugerah Allah, duduk dalam nikmat kurnia Allah Ta'ala. Kata kalau kita sentiasa rasa kurnia daripada Allah, anugerah daripada Allah, secara kita akan jadi orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Kata Allah Ta'ala suruh kita ingat ke dia sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai sekalian orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah yang ingatan sebanyak-banyaknya. Bahan ingat Tuhan banyak lagu mana kalau kita tak nampak nikmat Tuhan bagi kita.
Kita tak sedar, kita tak khabar betapa banyaknya anugerah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kerana sifat manusia tu dia lupa. Lepas tu kita kena sentiasa diperingatkan. Dan bagaimana untuk kita ni jadi orang yang peringat tu, ingat kepada Allah dengan kita rasa nikmat, rasa anugerah, rasa kurnia yang Allah Ta'ala beri pada kita. Pemadan ni lah tu hawi anugerah belakang ni. Boleh mari masjid, boleh semaya Jumaat. Okay, semua orang dapat anugerah daripada Allah Ta'ala mari masjid ni. Dia bukan semua orang dapat pula boleh mari masjid tu syukur, boleh dengar kuliah syukur pula. Ada orang mari masjid saja, semai Jumaat saja, lepas tu pelik. Kita ni alhamdulillah boleh mari masjid, boleh semai Jumaat, ada majlis ilmu, ada orang mengajar, kita boleh duduk sini pula. Duduk jangan lupa tuan-tuan dengan niat iktikaf. Tengok besarnya anugerah Allah Ta'ala. Beza duduk kita di masjid dengan duduk kita di rumah. Duduk kita di rumah tak boleh nak niat iktikaf. Tapi duduk di masjid, bila kita duduk niat iktikaf, kalau duduk saja-saja boleh pahala. Kita buat berapa? Zikir pun tak, baca Quran pun tak, duduk saja-saja tapi niat iktikaf boleh dah pahala. Tengok pemurahnya Allah Ta'ala pada kita. Jadi alhamdulillah, kita tak berapa lama hari lagi akan masuk pada satu bulan yang sedang kita tunggu-tunggu, yang sedang kita nanti-nanti, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita akan mula berpuasa pada hari Ahad minggu depan ni. Mana hari Sabtu malam Ahad tu malam pertama Ramadan. Jadi bila kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, hendaklah kita sama-sama betul balik niat kita. Betul niat, apa yang kena betul niat? Takut salah niat yang masuk dalam bulan Ramadan. Betul niat tu lagu mana? Kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk sebagai seorang hamba Allah. Jangan masuk sebagai seorang hamba Ramadan. Maka itulah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dia memperingatkan kepada kita, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Hendaklah mu jadi hamba Tuhan. Hendaklah mu jadi hamba Allah, mu jangan jadi hamba Ramadan. Kita kena betul balik niat kita. Aku masuk dalam bulan Ramadan, masuk aku sebagai seorang hamba Allah. Ikhlaskan Allah, puasakan Allah. Segala amalan, segala ibadah yang aku buat semata-mata kerana Allah Ta'ala belaka. Bukan kerana Ramadan. Ramadan tu alat ya sebenarnya. Alat nak mencapai matlamat. Dunia ni lah. Dunia ni alat dia panggil. Matlamat kita sebenarnya mana? Bukan dunia, akhirat. Kalau kita nak pergi sebenarnya mana? Bukan dunia, tempat yang kita nak pergi. Kan dunia ni bukan tempat sudah. Kalau tempat sudahnya mana? Akhirat. Kata Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat mau cucuk tanam untuk akhirat. Kerana telah dunia ni katakan sebagai alat. Gunakan dunia untuk mencapai matlamat. Matlamat kita akhirat. Nak pergi ke negeri akhirat. Maka begitulah Ramadan mari gunakan Ramadan sebagai alat. Jadi ke gapo daripada anugerah yang Allah Ta'ala hipung dalam bulan Ramadan banyak. Apabila bulan Ramadan ni dengan sebab terlalu banyaknya himpunan kelebihan, himpunan kebaikan, himpunan kebajikan, himpunan keberkatan tu hipung sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan, sehingga digelar akan dia Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Kata bapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah pada kita puasa dalam bulan Ramadan. Di mana kita semaya? Bapa Allah Ta'ala perintah kepada kita semaya. Bapa Allah Ta'ala perintah kepada kita puasa. Bapa yang Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya keluar zakat. Dalam bulan Ramadan ada satu perintah kait dengan puasa dalam bulan Ramadan, iaitu perintah mengeluarkan zakat fitrah. Bapa yang Allah Ta'ala perintah kita supaya kita ni berkah wajib. Kata di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya ada rahsia di sebalik sesuatu perintah yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Kan itulah kita kena terima perintah. Terima perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh kesyukuran. Beri bahasa syukur dulu. Gapo Allah Ta'ala perintah pada kita ni tuan-tuan, beri bahasa syukur dulu.
Apa kita kena bahasa syukur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Tanda orang beriman. Tanda orang beriman tu bila Allah Taala perintah, dia syukur dengan perintah Allah Taala, maka bagi menzahirkan syukur, dia terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan dia sebagai seorang yang beriman. Lagu mana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kata setiap gapo Allah Taala perintah, Allah Taala perintah tadi orang beriman. Puasa dari ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang beriman, tengok. Kata dalam Quran ada tu kita dengar. Kadang-kadang Allah Taala panggil dengan panggilan kepada manusia, ya ayyuhan nas. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala panggil kepada manusia yang beriman pula, ya ayyuhalladzina amanu. Kadang-kadang Allah Taala panggil kepada orang hak kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Maka kita ni tuan-tuan, nak nilai mahalnya kita sebagai seorang manusia atas muka bumi Allah Taala tu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita nikmat iman. Dan bila ada nikmat iman, bila Allah Taala panggil, berserah dah kita ni. Tu yang panggil kita. Ada mari-mari masjid ni, orang mari masjid ni orang beriman, tanda orang beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Bila melihat seorang laki-laki yang berulang alik ia pergi ke masjid, pergi mari, masuk waktu pergi sembahyang masjid, masuk waktu pergi sembahyang masjid. 5 kali sehari, setiap hari istiqamah dia dengan masjid. Maka Nabi ayat bersaksilah bahawasanya lelaki itu seorang beriman. Lorak setawa mana pun dia pergi masjid, sibuk setawa mana pun dia pergi masjid. Itu tanda iman tu. Maka begitulah, belum Allah Taala panggil tu, Allah Taala panggil. Apa itu yang panggil orang berimannya? Kerana orang beriman saja yang sanggup menjunjung tinggi perintah Allah. Itu sebab dia. Allah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bila kami mendengar suatu ayat yang dimulakan dengan panggilan kepada orang beriman, kami menanti dan kami menunggu apakah yang akan tiba kepada kami. Sama ada yang tiba itu berupa perintah atau tiba itu berupa larangan. Maka nyata dalam ayat 123 ni Allah Taala bagi kepada dia perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba ay furida. Apa dia masuk kutiba? Furida. Apa dia masuk furida? Wajib ataupun fardu. Allah Taala wajib pada kita dengan puasa, Allah Taala fardu kepada kita dengan puasa. Kalau bila kita balik kepada makna puasa, ma makna siyam, ma makna saum, apa dia maksud puasa? Kalau kita tanya kita, apa dia kat puasa? Puasa. Dah apa dia puasa? Puasa lah. Tak kena jawab begitu, puasa. Tak makan, tak minum, aja dah. Dia tak buat perkara-perkara yang batalkan puasa. Aja dah. Lebih lagi nak tahu lebih lagi, apa dia makna puasa? Tu hanya sekadar kulit ya. Kata setiap ibadah ni tuan-tuan ia berdiri pada 2 rupa, rupa kulit, rupa isi, rupa zahir, rupa batin. Maka begitulah, ada semaya kulit, semaya zahir, ada semaya batin. Ada puasa kita puasa zahir, ada puasa batin. Bapa yang di sebalik zahir ada batin. Nusuh kita tengok, jangan kenapa luar saja, tengok pas dalam. Pamboya dah lah ketika mana mari 2 minggu lepas semaya. Jangan nampak semaya saja. Gapo dia hikmah di sebalik semaya? Gapo dia rahsia dia? Gapo dia sebenarnya tujuan Allah Taala perintah pada kita semaya? Allah Taala lahirkan rasa hamba. Rasa hamba ni mari daripada dalam. Rasa kehambaan ni mari daripada dalam hati kita. Maka dalam hati kita kalau tak tubik rasa kehambaan, walaupun kita semaya, maka semaya tidak akan berjaya membentuk kita jadi sebagai seorang hamba Allah Taala. Itu semaya perangai tak berubah, akhlak tak berubah. Semaya masih lagi dak buat kemungkaran, semaya masih lagi dak buat kemaksiatan. Begitulah puasa lama dah, berpuluh-puluh tahun dah puasa.
Sedangkan tujuan puasa Allah Ta'ala nak suruh kita jadi berapa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Batas mana kita ni? Puasa sama-sama dah. Takwa ke tu? Takwa tu mana? Takwa hahuna. Nabi kata, takwa ni duduk sini. Takwa ni duduk sini, duduk dari hati kita ni. Pas tahu mana takwa? Nak hari Jumaat, Tok Imam dak pesan, Tok Khatib dak pesan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kena pesan sama. Patut dengan hari Jumaat, dengan pesan Tok Khatib, dengan pesan Tok Imam, kata pada kita orang Islam takwa belakang tu. Tapi tak ada. Maya tak jadi takwa. Puasa. Apa tak jadi takwa? Entah. Ketika mana kita melaksanakan ibadah, haktinya bagaimana kita menghayati ibadah. Semaya nak menghayati semaya. Puasa nak menghayati puasa. Buat keluar zakat nak menghayati keluar zakat. Amalan. Sehingga berserupah dalam hati, berserupah dalam jiwa. Barulah tidak jadi seperti mana melepas batuk tangga. Mayah. Sudah dah. Lagu mana? Lagu tu. Sudah ke dengan semaya lagu tunya? Sudah ke dengan puasa lagu tunya? Tak sudah. Selagi mana tidak berjaya melahirkan ketakwaan, tak sudah dia panggil. Kerana semaya ataupun puasa ataupun segala ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, Allah Subhanahu Wa Taala nak latih kita jadi baik. Nak lahirkan rasa hamba, nak buang sifat-sifat mazmumah dalam hati. Dan nak mari sifat-sifat mahmudah dalam jiwa. Bukan senang. Maka setiap tahun mari puasa, setiap tahun mari puasa, semaya setiap hari 5 kali sehari, 5 kali sehari. Baik kalau semaya ni seminggu sekali, jadi ke mana kita rasa-rasa tu? Kalau semaya sama-sama ni dah pening lagi. So kalau semaya seminggu sekali, hari Jumaat saja dia semaya dah. Hari Jumaat saja je semaya. Hari lain pun kata semaya. Maknanya tuan-tuan, bila Allah Ta'ala berkata, biar kita rasa daripada gapo Allah Ta'ala berkata, Tuhan seru tu nama siapa? Tuhan seru tu atas siapa? Tuhan seru atas nama kita. Tuhan seru kepada kita. Kenapa? Kita kira beriman. Bila Allah Ta'ala berwajib atas suatu ibadah, biar kita nampak hikmah dia. Bila kita balik pada maksud puasa, fillah. Maksud puasa pada bahasa. Gapo dia? Imsakun makna dia menahan diri. Puasa-puasa ni maksud dia menahan diri. Daripada sudut luruh, daripada sudut bahasa. Kau ada tu? Banyak memperincikan lagi maksud puasa tu. Tak buat hati dengar menahan diri saja. Menahan diri gapo dia? Nak lagi. Maka balik pula pada tarikh daripada sudut istilah dia. Ma makna siyam? Imsakun anil muftirat ala wajhin makhsusin ma'an niyah. Puasa ni pada istilah ke makna dia? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita tahu belakang dah lah perkara membatalkan puasa. Kau tak tahu ni? Makan, minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maaf. Kalau tak sengaja ni hari pertama tak sengaja. Kita dah biasa makan minum seumur hari-hari puasa sunat tak ada sekali habis. Mari puasa wajib ni nyari pertama tak ingat juga tu. Pukul 9 pagi celak putih mata pergi dapur. Tengok bos haji ada nasi kata awal bini masak padahal makan sahur tadi. Tak ingat dia. Haji tu tak ingat dah lah. Tengok ada nasi, tengok ada daging goreng, gula, ada air timbul. Puak makan. Habis pinggan. Minum air segelas, hisap rokok sebatang. Cukup kakak dia makan. Pada tu baru ingat, puasa hari ni. Wan. Maka pada ketika tu puasa kita, walaupun kita makan si hari tu. Dalam keadaan kita ni duduk dalam bulan puasa tu. Tapi bila dalam keadaan tak sengaja tengok Islam ni Tuhan rahmat. Tuhan ni rahmat atas kita. Buat dalam keadaan tak sengaja, buat dalam keadaan tak khabar, buat dalam keadaan tak ingat, Tuhan maaf lalu.
Kerana itulah walaupun dia makan habis dah nasi RM1, minum air habis dah sejak minum air. Izak apa sebatal. Maka puasa dia masih lagi dikira walaupun dia telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Batal tu puasa tu. Maaf. Tapi biasa hari pertama yang teringat ni, tokai kedua teringat juga. Hari kedua makan puluk. Teringat. Demo ni bukan teringat dah ni. Sekali ni sekali teringat ni. Mana ada teringat hari pertama yang sekala teringatnya, hari kedua tokai teringat juga. Kalau nyanyi pun tak ada arah. Makan minum dengan sengaja jimuk di siang hari. Jimuk siang hari bengak boleh puasa ni ujian berat. Kau tua-tua tak apa dah dah. Muda-muda ni ya Allahu Akbar. Tamu kau baru bini. Tamu tak galak mana anak mungkin ambo bini sebelum Ramadan ni tuan-tuan. Ada kadang 2-3 hari ni ada ni esok air komi. Air komi ni ada nak ni dua pasal kata ai. Gerok kan ni? Tak apa tak emeh ambo kuat. Ya Allah ke kuatnya. Depan kita tu kuatnya. Sore-sore kita dengan bini kita tak kena lagu mepes kala tuan-tuan. Kau boleh puasa malu ni cabar kuat boleh puasa ni. Cabar kuat. Jimuk di siang hari batal puasa. Pak kena kafarah. Kan tu nak puasa ni tuan-tuan, nak puasa ni kita kena jadi orang kuat mujahadah. Kalau lemah dalam mujahadah, tak boleh kita nak puasa. Kalau orang puasa ni orang kuat. Kalau orang lemah nak puasa tak boleh tuan-tuan. Dengar bunyi tak boleh makan, tak boleh minum pun mepeh dah. Tak boleh makan, tak boleh minum. Lagu mana lah. Kita makan semacam, minum semacam. Motor dengan sengaja, mabuk, pitai, masuk ke suatu dalam rongga, gila. Ni antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita tahu belaka, makruf belaka dah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka setiap sebut sanilah di sebalik yang zahir ada yang batil. Jangan nampak pada sekadar hukum tu saja je puasa ni. Nak menahan diri daripada apa dah? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di sebalik tu ada selagi kena tahan. Tahan apa dia? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Di setiap gapo kita buat, kalau betul kaifiat, kena cara sah pada perbuatan tu, sah pada amalan tu. Tapi pahala ataupun tidak pahala tengok pula pada bagaimana kita menghayati ibadah, menghayati amalan yang kita buat. Bagaimana kita pegang dengan gapo hak kita buat. Semaya kalau ikut kaifiat, ikut kaedah, ikut cara sah. Tapi kalau pakai baju curi, sah. Sah maya, sah. Ada pahala? Tak ada pahala. Kalau semaya ambil air semaya pakai air curi, sah ke semaya? Sah. Lagi mana dia buat betul, sah. Tak ada pahala ke tak? Tak ada pahala. Bahawa ibadah gapo tuan-tuan, buat ibadah pahala tak ada. Sah kau dapat rahmat Allah, nak dapat redha Allah, pahala pun tak dapat. Nak dapat rahmat Allah Taala ke mana? Kalau gapo kita buat tu tuan-tuan nampak comel, tetapi di sebalik hak comel ada hak uduh ni panggil. Ada hak uduh. Pakai baju comel, buka baju korak penuh tepek. Panah penuh tubuh badan. Ibarat kata gitulah ibadah kita. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia membahagikan tingkatan puasa ni pada 3 tingkat. Tingkat pertama puasa awam, tingkat kedua puasa khusus ataupun khawas, tingkat ketiga puasa khususul khusus ataupun khawasul khawas. Ni peringat mula tahu belaka dah depan hamba ni dah. Nak peringat semula. Mana kalau kita duduk pada martabat puasa awam, tingkatan puasa awam, itulah imsakun 'anil muftirat 'ala wajhin makhsusin ma'an niyyah. Itulah puasa dia tu. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara membatalkan puasa. Pada tu. Mana puasa kulit? Mana Nabi kata kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan orang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasa dia
melainkan lapar dia dah go. Pak mu sebut sani lah, puasa saja. Letih tu tapi tak boleh pahala. Hak boleh gawa dia lapar dia dah go. Apa itu tu boleh lapar dah go? Ada sebab lah. Ada sebab. Tuhan ni maha pemurah, Tuhan ni maha pengasih. Kalau kita buat kena dengan kafiat, kena dengan cara, buat dengan comel, buat dengan lendik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nabi ada ke? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Dia tidak menerima daripada hamba dia melainkan dia baik-baik saja. Kalau baik zahir saja, batin tak baik, dia terima ke tak? Makanya itulah orang yang duduk pada martabat puasa awal. Puasa awal ni puasa orang ramai-ramai. Mana orang paling ramai? Saya majoriti sekali ramai orang puasa. Tapi orang ramainya puasa saja. Boleh ke dia? Lapar dia dah harga. Itu yang betul ni kita. Puasa kita tahun ni kerana Allah. Aku nak buat terbaik kerana Allah. Aku nak menjadikan puasa aku ni puasa terbaik kerana Allah. Itu nak naik martabat pada tingkatan yang kedua. Bagaimana dikatakan martabat tingkatan yang kedua? Martabat puasa khusus. Setakat dia berjaya menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara membatalkan puasa, dia juga berjaya menahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Batal pahala puasa bukan sebab makan minum. Hak tu batal puasa terus dah. Batal pahala ni sebab kita buat gapo Allah Ta'ala lagi. Buat gapo Allah Ta'ala suruh boleh pahala. Tapi dalam masa kita buat hak Tuhan suruh dengan puasa, dalam masa yang sama juga kita buat gapo hak Allah Ta'ala lagi. Oh mana ada tu sesuatu amalan dikatakan amalan yang comel, amalan yang baik, amalan yang indah di sisi Allah Ta'ala, hak Tuhan terima. Campur gaul, nasi sepuyuk, pakar kita bunuh berah hak comel, berah putih. Tapi dalam berah putih ada tahi ayam manis toko. Siapa dia sini nak makan? Masak nasi sepuyuk. Lepas tu kita pergi ambil tahai ayam manis toko, kita rubuh dada nasi. Siapa yang makan? Tak ada orang nak makan. Pahaman lagi tu kita buat gitulah. Nampak comel, tapi di sebalik hak comel tak ada hak comel. Ada hak comel. Kan telah bulan Ramadan itu kita dituntut mujahadah. Orang kuat boleh mujahadah. Ni orang lemah nak mujahadah ke mana? Kan telah bila kita mampu melepasi satu tahap. Ingat, ada tahap lagi yang kita kena lepas. Hak berjaya melepasi kita pada tahap menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hak tu lepas satu tahap baru. Nak lepas tahap yang kedua ni pula. Nak menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Hak lepas ni ramai orang gagal ni. Kenapa tuan-tuan? Mungkin kita ada nafsu. Nafsu ni lah yang jadi masalah. Maka Allah Ta'ala kata innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah akan menyuruh kamu buat jahat. Nafsu tu ada di kita tu. Hak menyuruh kita buat jahat. Nak salah ke setan tak ada. Malam pertama bulan Ramadan, Allah Ta'ala perintah malaikat ikat setan, belenggu setan, ikat setan. Maka bulan Ramadan tu setan tak berperanan dah. Nabi wayak setan ni kena ikat, setan ni kena belenggu. Letak patak laut untuk letak. Tak nak kata mana yang jadi hak demo ni. Kawan ni sebab setan hasut. Setan tak ada dah. Mung tu jahat. Mung sendiri tu jahat dah. Nafsumu tu kena jahat. Sebab tu kita tengok bulan Ramadan tu hak kemungkaran masih tetap wujud. Kemaksiatan masih tetap ada. Apa? Curi mutu ada juga boleh puasa. Dia kata tak ada curi mutu. Engkau setan tak ada. Hak curi tu setan dah punya. Setan palitan ni mana.
Hak wajah hak tu iblis dah, iblis palita, iblis kena ikat, setan kena ikat. Kata setan-setan ni tu minal jinnati wan nas, wajah hak. Daripada jin dia jadi manusia. Manusia jahat juga. Kenapa manusia ni jadi jahat? Ni sebab nafsu. Allah Ta'ala awak mari Ramadan, Allah Ta'ala awak puasa, so kita jinak nafsu ni. Allah Ta'ala so kita kendalikan nafsu. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengibaratkan nafsu ni seperti kuda yang liar. Kuda liar. Nak naik atas kuda dia ni bukan cala-cala orang tu. Apa lembu dia? Tengok orang main atas trek. Main kuda lembu dia. Oh. Mata dia atas tu nyenapak gedegung rebah pak tanah lalu. Kuda dia gitu. Nak kendali ke kuda dia ni tu. Bukan senang. Tapi kalau duduk di tangan ahli dia, ahli ni hebat. Siapa? Nak mengendalikan nafsu ni bukan senang tu. Kerana kita kena banyak minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Yang kuasa kita kuat, yang kuasa kita gagah, yang kuasa kita bijak, yang kuasa kita hebat. Tak apa, beres. Sedap buat tu. Kena banyak minta dengan Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa baca semua doa ni. Lepas maya Nabi wayak kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal khusus. Tapi umum tu kita umat ni. Mu'az, mu jangan tinggal doa ni lepas tiap kali melepas maya. Doa apa dia? Ya Allah, tolong aku ya Allah. Untuk aku ni jadi sebagai seorang sentiasa ingat kamu, sentiasa syukur kepada kamu. Dia dapat melakukan amalan ya sebaik-baik amalan, dapat beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Nak minta tolongnya siapa? Minta tolong Allah. Kosong gitu. Jadi mengendalikan kekuatan nafsu ada pada diri kita tu kita minta tolong Allah. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana nafsu ni bila kita ni duk jamu dia semua. Nafsu tu apa nafsu? Diri kita. Bila ada nafsu ni tu kita ada keinginan, ada kehendak nak gotu, nak goni, nak sedap, nak lazat. Beribu dua syahwat pada tubuh manusia, pada jasad manusia. Yang pertama syahwat perut. Yang kedua syahwat kemaluan. Bila ada syahwat perut, kita tengok makanan, serah teriu nak makan. Pertama bulan Ramadan tu ujian bagi syahwat perut. Perut kosong, perut lapar. Bila kita makan tu ketika berbuka, syukur dengan boleh makan. Syukur dengan kita ni Allah Ta'ala beri makan. Bukan dengan syukur kita tengok makanan sedap. Kalau syukur kita tengok makanan sedap tu nafsu, dia dengan nafsu. Nanti bulan Ramadan ni tu kita dituntut mujahadah dengan nafsu 24 jam. Sebulan dah ada bulan Ramadan. Gapo guna kita mujahadah dengan nafsu sehari ya? Nampak nafsu tu lemah, nampak nafsu tu teruk, nampak nafsu tu tak cekak. Mungkin kita tak bui gapo dia nak. Dia nak makan kita tak bui, nak minum kita tak bui. Dia nak jemuk dengan bini pun kita tak bui. Tapi kalau kita ketika berbuka, buka puasa situlah kita nak tengok jaya atau tidak kita dengan nafsu. Kita lah ni tuan-tuan puasa jadi pesta makanan, jadi pesta ibadah dah, pesta makanan. Gilah mana tempat orang berkadap jual makanan belaka. Bazar Ramadan situ, bazar Ramadan sini. Laku lah tu. Kita kadang-kadang nak pergi beli makanan, cari makanan yang sedap-sedap, kira apa dia, kena buat buka puasa. Kuih macam-macam jenis kuih, air macam-macam jenis air, lauk macam-macam jenis lauk. Sedangkan hakikat puasa bukan situ sebenarnya kehendak Tuhan. Bukan situ tujuan puasa, bukan nak jamu nafsu. Kita kalau nak makan lauk tu sedap, tak lalu lagi. Maka bila kita duduk dalam keadaan berpuasa, puasa ni sebenarnya melatih kita supaya kita ni jadi kuat. Kuat ke apa dia? Kuat menekan nafsu. Dia tekan nafsu ni tu bukan setakat di siang hari, di malam hari. Tambah-tambah ketika mana kita berbuka. Mana bila kita tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika mana Nabi berbuka, Nabi buka dengan apa dia? Boleh Nabi nak makan sedap pun kita makan lain itu. Boleh. Nabi ni seorang Nabi ni seorang Rasul. Royak je ke sahabat-sahabat. Hei sahabat aku nak makan daging golek. Nak makan ayam panggang. Nak makan kami bakar. Oh sahabat wah lalu tu. Dan kita pernah dengar cerita rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 2 bulan dapur di rumah Nabi tak berasak. Bapa yang tak berasak tu susah benar kau Nabi ni. Miskin benar kau Nabi ni. Bapa yang sahabat ni kata reti gitu semua kau Nabi duduk dalam lapar, duduk dalam keadaan tak ada makanan. Sahabat tak bercakap begitu semua kau. Dah, sahabat tak tahu. Nabi tak je royak, aku lapar, aku tak royak ke sahabat aku. Rumah aku tak ada makanan, aku tak pernah royak kepada sahabat aku. Biarlah sahabat aku tahu aku ni senang. Biar sahabat tahu aku ni boleh makan. Tapi hakikat tu di rumah Nabi penuh 2 bulan tak berasak dapur. Kira dia tak ada makanan. Kelik rumah tanya isterinya Siti Aisyah gapo dia ada dapur yang makan. Saya kata ada gapo ya Rasulullah, bekal-bekal tak ada habis dah. Sudah kata lagu mana? Idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Itu kalau kelik hijau lapar darah tu bini tak masuk menyopoh 14 baku. Mudah buat nanti apalah rumah aku kelik lapar nak makan, mu tak masuk. Ni gigi-gigi kacik gigi nak marah ni. Tiga apa tu tengok. Oh memang lah kita nak kacak. Anak kira beza martabat kita dengan Nabi. Tapi hakikat sebenarnya gapo Nabi buat itulah sebenarnya ajaran Nabi untuk kita sebagai umat. Nabi nak ajar pada kita ni tuan-tuan supaya kita ni berpada-pada dengan dunia. Berpada-pada dengan nafsu. Nafsu ni nak ajakmu ke dunia. Nafsu nak suruhmu supaya melihat dunia sebagai satu nikmat yang indah, nikmat yang sedap, nikmat yang lazat. Sehingga menghijab kamu, menghalang kamu, mendinding kamu daripada melihat nikmat akhirat yang hakikat nikmat akhirat itu lebih sedap. Nikmat akhirat itu lebih indah, nikmat akhirat itu lebih lazat. Kita nampak lazat makanan atas dunia ni, ayam golek, kambing golek, ikan bakar. Hari pertama yang sedapnya, hari ketiga keempat kena walik depan pakai tolong je. Ada kali kelik tu, buka-buka hulak ada dari ikan bakar. Budak depan hak tolong kat tapi nak tahu saya jual juga. Orang berniaga. Tengok tu. Nak cari gapo dia boleh Ramadan. Nak cari biti dia, cari pahala. Mantu pada ketika berbuka, sini kita nak nilai tahu mana kekuatan kita dengan nafsu. Kalau kita balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka cara sunnah. Allahu akbar. Syukur kita. Bukan syukur dengan sebab makanan banyak, bukan syukur dengan sebab makanan sedap. Syukur dengan sebab setelah mana kita ni susah berpuasa. Susah menahan diri makan minum. Akhirnya Allah Taala nikmat boleh buka. Suka situ tu boleh buka suka dah. Jadi boleh buka nikmat nampak kita nampak. Lis-shaim farhatan, bagi orang puasa tu 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama farhatun 'inda bi fitrihi, kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan dia. Kegembiraan ketika berbuka tu bukan sebab ketika makan sedap, ketika makan lazat. Dak. Ketika boleh buka setelah kita ni berjaya taat atas perintah Allah Taala puasa 12 jam, 13 jam, maka siapa masa Allah Taala beri kejayaan pada kita. Gapo dia? Boleh merasai nikmat berbuka. Situ sedapnya. Tapi kita nampak sedap situ, minum air sejuk sedap. Makan watama saja pun sedap. Makan ada qadar pun sedap. Kita bukan nilai situ, bukan nilai ada air sejuk tu sedap, bukan nilai di watama tu sedap. Kita nilai ni mana lauk, mana kuih, ada kuih nonde ya. Tak ada kuih lain, tak ada dah. Allah Akbar. Nonde lagi, tak cukup nonde akok lagi, tak cukup akok lagi, mutabak lagi, tak cukup mutabak lagi, jalan mah lagi. Allah, macam-macam jenis kuih.
akok keduk nonde teri mandi jalan Allah tai itik tai bewok alah dah belakau nak kecek tu kan kalau kita pergi bazar Ramadan ke Allah kelabu putih mata nafsu ni bila dapat tengok makan ni sedap lah tu syawak perut sedap kalau tak ada syawak perut tu tengok makan ni tak serapa ngoyo nanti manggil selera tengok selera tak makan lagi tengok tu sedap dah makan tak tahulah bulan Ramadan ni perangai jadi huduh kira apa dia nafsu tu dia nak hak sedap dia nak hak kuat dia nak hak banyak waktu bulan Ramadan tu kalau ambil batu celup tepung goreng orang tengok sedap dalam wayak saat ni tengok gapo sedap jangan tengok sedap dia makanan tu ubah minda kita ubah persepsi kita tahun ni ketika berbuka biarlah buka puasa ala kadar pun makan ala kadar pun janji aku buka puasa dengan penuh kesyukuran tu bulan Ramadan ni boleh sebenarnya menjimatkan ekonomi bukan boleh yang memakai belanja besar siapa pada satu tahap tak kena lagu bazir nak pula dah beli macam-macam jenis lauk macam-macam jenis kuih macam-macam jenis makanan nak bagi ke orang saya nak makan sendiri lah sekali tak habis boleh peti pak boleh peti esok beli orang lain pula pas hari-hari dah sekali lepas ada tu siapa wala tubadziru tabdzira kata jangan membazir ada sekali bulan Ramadan patut jadi satu bulan yang kita nak sedekah banyak jamu orang makan banyak nak kita ni jamu orang buka puasa banyak lah sekali jadi bulan pembaziran bazir tu makan kadang-kadang tu makan kadang-kadang tu mana makan sekodar-kodar kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa Nabi ais sejuk buka puasa Nabi buah tamak buah rutak sekodar tu ya. Lepas tu Nabi ibadah. Itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pada ketika mana buka puasa tu, dia berjerit tangis macam. Siapa nak murid tanya gua, nak tahu gua berjerit sama kita ni nak buka puasa ni makan banyak. Sedap-sedap belakang makan ni. Imam Malik kata lagu mana aku teringat ke Rasulullah makannya sikit ibadahnya banyak. Tapi kita ni Allah makannya banyak, makannya sedap, ibadahnya sikit. Aduh. Mai tarawih lapar situ dak kita ambil. 20. 20 Nabi tak bawa. Lapar dengan 20 mana banyak, 20 banyak, tapi orang duduk ambil lapar tu. Tak apa belaka lapar, boleh 20 boleh. Tapi kalau kita nak banding daripada sudut banyak, lapar dengan 20 banyak 20. Tapi kebanyakannya orang tak siap 20 ada lapar sudah dia tu. Padai lapar. Tapi kalau pitih lapar riang dengan pitih 20 riang, orang nampak 20 riang tu banyak weh. Bagaimana? Pitih lapar riang. Hak ni 20 riang. Tu nak ambil mana? Kalau pitih. Orang ambil 20, kalau kata bapa tak ambil lapar. Oh, tak cerdik dia mau ambil lapar 20 kan banyak. Hok pitih nak buat 20 banyak. Pok dah lebat semaya terawih lapar 20. Oh orang ambil lapar. Bapa tak ambil 20. Lapar padan. Semaya terawih padan lapar pula. Padan memang Malik diri. Makannya Nabi sikit, ibadahnya banyak, kita makan banyak, main buka puasa Allah. Sunnah mula-mula tu ya. Minum ais juk makan utama sebutir, lepas tu siap kuih berah. 3-4 jenis. Tak pada kuih nasi sebukuh pula. Kalau bini masuk makan nasi sepinggir. Dengan lauk macam-macam jenis lauk, daging goreng, ayam goreng, kadang-kadang gula. Allahu akbar sedapnya. Penuh meja kadang-kadang. Tak cukup dengan mi goreng, tak cukup dengan nasi, bahan mi goreng pula. Mi goreng jirai awak mari sepinggir. Oh, mi goreng ada lagi. Oh, mari. Wah. Nabi suruh kita ni bagi perut 3 bahagian, sulus li ta'am, sulus li syarab, sulus li nafs. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Ada sekali untuk gen nafas tak ada. Penuh dengan makanan, penuh dengan minum. Dia penuh perut je dengan mana tu Allah. So nyamu pun tak lepas. Tapi bila dia pergi rokok sebatang. Beh main golek lagi beh. Nanti duduk rokok-rokok. Duduk tak kursi malah pula.
Nama kursi malah. Tak kena lagu tu dia perut kenyek jadi mata pun jadi berat ngatuk pokok jenera Allah mayat lagi jenera dulu bakar kat dengan isok tu Allah abang mayat ngori nak pergi mayat terawih lah ni mayat terawih tak ada mayat terawih tu kat takbir Allah mokobik ni gori bagaimana mana puasa lagu ni kat mana puasa tu nak jamu gapo dia puasa ni nak jamu iman ke nak jamu nafsu hati masuk syurga Allah Ta'ala beri dua prasyarat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin apakah kamu mengira kamu boleh masuk dalam syurga padahal belum diuji oleh Allah belum diuji kepada kamu oleh Allah Ta'ala. Siapa di antara kamu tengok siapa di antara kamu orang yang paling kuat mujahadah dan orang yang paling kuat sabar. Maka syarat masuk syurga tu dua prasyarat, jihad, sabar. Maka kedua-dua tu Tuhan hipung dalam bulan Ramadan kedua-dua ni. Tuhan hipung dalam keadaan kita duk puasa. Untuk bulan puasa ni tuan-tuan bulan jihad, bulan puasa ni bulan sabar. Wa huwa syahrus sabr was-sabru sawabul jannah kata Nabi. Bulan Ramadan tu bulan sabar. Dia sabar tu tuan-tuan balasan dia syurga. Antum banyak sabar bulan Ramadan. Tengok makan ni tak ada sabar dah ke Allahu akbar. Pas lagu mana kita nak mencapai maqam taqwa. Betul niat kita tujuan. Bulan Ramadan ni aku nak jadi lagu mana? Aku nak buat gapo dia? Nak agak dia tu bukan hak ni hak kita nak ni. Hak kita nak gapo dia benarnya. Kita nak rahmat Allah, redha Allah. Maka carilah rahmat dari Allah Ta'ala dalam puasa. Dalam bulan Ramadan al-mubarak. Untuk kena jaga belaka. Jaga diri kita daripada buat kau batalkan puasa, jaga diri kita daripada buat kau membatalkan pahala puasa. Lagu mana mata kena jaga, tengok hari tengok kena jaga, dengar hari, mulut kena jaga daripada keceh hari. Ni puasa-puasa mengopak kau orang. Orang tino puasa-puasa pakai baju ketat, pakai seluar ketat, tak tutup aurat. Tuai puasa semayat dok. Ngamamna puasa semayat dok. Ngama tu. Puasa dak? Puasa. Mayat dak? Dok. Tuai puasa semayat dok pandai letak mana bekas tak ada. Kita puasa-puasa ni tuan-tuan, nak letak dalam bekas mana kalau semayat dok. Bagaimana puasa? Setakat boleh puasa. Puasa tak puasa? Mana puasa? Mana tujuan puasa? Mana matang puasa? Mana hikmah puasa? Mana rahsia puasa? Mana tujuan puasa? Tak boleh kau sekarang. Mana kebaikan? Tak ada kebaikan. Itulah puasa lagu ni tuan-tuan. Puasa dah 1000 tahun. Tidak akan memberi bekah. Tak akan memberi makna. Tidak akan memberi kesan. Tak ada asil dia panggil. Puasa saja. Puasa boleh lapar dia dah aku. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan nak buat terbaik. Jangan duduklah pada kategori puasa awam ni. Nak naik kategori kurang-kurang puasa khusus. Tapi kita orang beriman ni tak ada puasa khusus. Puasa nak lagi naik martabak yang ketiga. Puasa khususul khusus. Mana khususul khusus? Ni yang terbaik. Setakat dia berjaya menahan diri dia daripada buat perkara membatalkan puasa. Berjaya menahan diri dia daripada melakukan perkara membatalkan pahala puasa. Maka dia guna kesempatan ketika puasa. Ketika duduk dalam bulan Ramadan. Meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Meningkatkan amalan, buat kebaikan, buat kebajikan. Ni hak nak banyak. Bukan nak banyak tuan-tuan, banyak apa dia? Banyak makan, banyak minum. Bukan hak tu ditutup, banyak ni. Mari masjid, kalau boleh mari awal, banyakkan iktikaf, banyakkan semaya tengah malam, banyakkan baca Quran, banyakkan sedekah, banyakkan jamu orang buka puasa. Banyak barulah naik martabat puasa khawasul khawas ataupun khususul khusus. Barulah puasa lagu ni tuan-tuan. Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Dalam bulan Ramadan kita dilatih jadi baik tuan-tuan. Mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan, keluar kita sebagai seorang baik. Maka kemuncak Ramadan tu apa dia?
Allah Ta'ala letak dalam bulan Ramadan satu malam yang dipanggil akan dia malam Al-Qadar. Siapa dia tak asing malam Al-Qadar? Bila kita buat hijab dalam bulan Ramadan, start pada awal, siapa tengok, siapa akhir, siapa sudah. Kalau berunggang ni, dia siapa ke tali penama. Jangan siapa tengah jalan, lelah berhenti. Orang pergi masjid berhenti tengah jalan. Orang semaya tengah malam, berhenti tengah malam. Orang tengah berhenti tengah malam, meta ayat semaya, dekat malah, dah berhenti, pakai tak bercara. Baca Quran tak ada habis. Dah habis baca Quran. Sekurang-kurang sekali khotam kok. Ni main kebuk khotam saja. Dia jadi sekali khotam ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya. Pas sekali khotam lah ke mana? So juzuk sehari. Dah sekali khotam. Mana biar ada kekuatan pada diri kita. Pada ke mana kekuatan kita nak pada diri kita ni? Nak banyak minta kekuatan pada Allah. Bulan Ramadan, bulan meningkatkan iman. Dan boleh nak mujihad dengan nafsu. Barulah iman ni yang meningkat dengan nafsu lemah. Kalau nafsu kuat, iman lemah. Ya sipir dia gitu. Naik turun. Iman naik, nafsu turun. Bila nafsu naik, iman turun. Dia tak ada nafsu naik, iman naik juga. Ada. Tak jadi gitu. Tak jadi gitu tu. Kena ambil lah peluang, kesempatan. Bila mana Allah Ta'ala peluang kesempatan pada kita boleh jumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Belum tentu lagi. Kalau kita kata ada beberapa hari lagi, belum tentu lagi boleh berjumpa dengan Ramadan. Kalau Allah Ta'ala peluang, syukur banyak-banyak pada Allah, boleh masuk dalam bulan Ramadan dan mari sama-sama kita bercita-cita, berazam, beriltizam menjadikan puasa kita tahun ni puasa yang terbaik. Ramadan tahun ni Ramadan yang terbaik. Kerana belum tentu lagi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala peluang pada kita jumpa dengan Ramadan tahun ni, kita boleh jumpa pula dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Maksudkan itulah insya-Allah dengan sedikit perkongsian boleh memberi manfaat terutama tergamu sendiri daripada tuan-tuan dan ucap selamat menyambut kedatangan Ramadan. Selamat puasa dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Kalau ibadah kita buat dalam bulan Ramadan, bila kita benar-benar menjadikan Ramadan sebagai satu bulan untuk kita menzahirkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima sami'na wa 'allimna bima 'allamtana, ihdina ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.